Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam perpaduan buat seluruh rakyat Malaysia. Pakcik makcik, 39 kes jenayah rasuah dan jenayah rompakan Datuk Seri Najib Tun Razak dalam skandal 1MDB tidak akan ditutup oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin oleh Kerajaan Perikatan Nasional dalam institusi kehakiman Malaysia. 19 kes jenayah rasuah, jenayah rompakan Datin Sri Rosmah Mansor di dalam Mahkamah Malaysia juga tidak akan ditutup sampai kiamat oleh Perdana Menteri ke-8 Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin di bawah pemerintahan Kerajaan Perikatan Nasional di negara Malaysia tercinta ini. Maka saya sebagai penganalisis politik bebas, sebagai graduan master dalam bidang sains politik yang mempunyai kepakaran dalam membongkarkan jenayah rasuah dalam sistem politik negara Malaysia, saya akan membongkarkan semula 39 kes jenayah rompakan yang dilakukan oleh Datuk Seri Najib Tun Razak di dalam kes 1MDB ini, yang mana kes ini sudah dilupakan oleh lebih 32 juta rakyat Malaysia. Saya juga akan memperdebatkan dan menganalisis semula 19 kes jenayah rasuah Rosmah Mansor, jenayah rompakan Rosmah Mansor, isteri kesayangan Datuk Seri Najib Tun Razak, yang tidak lama lagi akan berkongsi bilik dalam penjara Sungai Buloh bersama suami kesayangannya, Datuk Seri Najib Tun Razak itu, pakcik makcik. Baiklah, perkara pertama, mari kita menelusuri 39 kes jenayah bosku Najib Razak, raja penyamun dalam negara Malaysia ini, pakcik makcik. Berdasarkan fakta bukti dalam perbicaraan kes Mahkamah Malaysia, Datuk Seri Najib Tun Razak kantoi melakukan 4 jenayah rasuah berjumlah 2.282 bilion ringgit. Datuk Seri Najib Tun Razak telah menyalahgunakan kedudukannya sebagai bekas Perdana Menteri dan bekas Menteri Keuangan di Putrajaya dari tahun 2009 sehingga tahun 2018, meminta duit rasuah untuk dirinya dalam syarikat dana pelaburan 1MDB sebanyak 2.282 bilion ringgit Malaysia. Ini bermaksud Datuk Seri Najib Tun Razak selaku pengerusi 1MDB sebelum ini, selaku Perdana Menteri, selaku Menteri Keuangan penyamun di Putrajaya, telah mengambil kesempatan menggunakan pangkat dan kedudukannya untuk merompak duit pelaburan rakyat Malaysia dalam syarikat One Malaysia Development Berhad sebanyak 2.282 bilion ringgit Malaysia. Duit berbilion-bilion ringgit ini yang dirompak daripada syarikat 1MDB telah dimasukkan ke dalam akaun peribadi Datuk Seri Najib Tun Razak di dalam bank tempatan negara Malaysia. Maka 4 pertuduhan jenayah ini, untuk makluman bosku Najib Razak, ia tidak akan ditutup oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin, oleh Fazli Syekh Ahmad, oleh rakyat Malaysia, oleh Kerajaan Perikatan Nasional di Putrajaya sampai kiamat, pakcik makcik. Selain daripada itu, Datuk Seri Najib Tun Razak juga telah kantoi melakukan 6 jenayah pecah amanah, jenayah rasuah, jenayah penyalahgunaan kuasa, jenayah merompak dan mencuri duit rakyat Malaysia, duit orang-orang Melayu, duit orang-orang Malaysia di dalam Kementerian Keuangan dalam perbendaharaan negara sebanyak 6.6 bilion ringgit Malaysia. Saya ulang dan saya tegaskan, pakcik makcik. 6 kes jenayah pecah amanah, merompak, mencuri, penyalahgunaan kuasa oleh Datuk Seri Najib Tun Razak selaku bekas Menteri Keuangan penyamun nombor 1 di dunia, pakcik makcik, kantoi mencuri, merompak duit cukai kita semua, merompak duit negara kita sebanyak 6.6 bilion ringgit Malaysia. 6 kes ini sedang berjalan dalam institusi kehakiman Malaysia, masih tidak ditutup oleh Perdana Menteri ke-8 Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin, masih tidak ditutup oleh Kerajaan Rakyat Malaysia, iaitu Kerajaan Perikatan Nasional di Putrajaya. Di samping itu juga, kes jenayah Datuk Seri Najib Tun Razak adalah melibatkan jenayah mengubah laporan audit 1MDB.
selama Datuk Seri Najib Tun Razak menjadi Perdana Menteri dan Menteri Keuangan Penyamun Duit Wan MDB, dia telah mengarahkan Ketua Jabatan Audit Negara Malaysia untuk mengubah laporan audit Wan MDB yang menyatakan bahawa Datuk Seri Najib Tun Razak, Jolo, Rosmah Mansor dan UMNO merompak duit Wan MDB secara sistematik, secara sengaja sehingga menyebabkan rakyat Malaysia dan negara Malaysia menanggung beban hutang Wan MDB 7 keturunan sebanyak 50 bilion ringgit Malaysia. Negara Malaysia ini berhutang di seluruh dunia kerana kes Wan MDB ini dirompak berpuluh-puluh bilion ringgit Malaysia oleh Datuk Seri Najib Tun Razak. Maka apabila kes ini sudah kantoi disiasat oleh Jabatan Audit Negara, Datuk Seri Najib Tun Razak melakukan jenayah yang cukup besar dalam Undang-Undang dan Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Dia mengarahkan Ketua Jabatan Audit Negara agar jenayah beliau tidak diketahui oleh lebih 32 juta rakyat Malaysia sewaktu beliau menjadi Perdana Menteri dan Menteri Keuangan di era pemerintahan Kerajaan UMNO penyangga di Putrajaya Pak Cik Mak Cik. Akhirnya Datuk Seri Najib Tun Razak kantoi terlibat sebagai mastermind untuk cover up semua fakta dan bukti kes jenayah Wan MDB beliau yang telah dilaporkan oleh bekas Ketua Jabatan Audit Negara yang mana menjadi saksi dalam kes mahkamah sehingga hari ini. Oleh hal demikian, kes ini juga tidak akan ditutup kerana bekas Ketua Jabatan Audit Negara masih hidup di dalam negara Malaysia ini, Pak Cik Mak Cik. Maka Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Perikatan Nasional tidak akan memberi ruang dan peluang untuk membebaskan Datuk Seri Najib Tun Razak daripada satu jenayah mengubah laporan audit negara Malaysia, Pak Cik Mak Cik, melibatkan kes jenayah Wan MDB. Seterusnya, Datuk Seri Najib Tun Razak turut didakwa dalam Mahkamah Malaysia yang masih tidak ditutup oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Kerajaan Perikatan Nasional adalah melibatkan 7 kes jenayah SRC Wan MDB bernilai 42 juta ringgit Malaysia. Kes ini beberapa bulan lalu telah dijatuhkan hukuman penjara dan denda oleh Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, Malaysia, Pak Cik Mak Cik. Datuk Seri Najib Tun Razak gagal dalam proseding perbicaraan kes SRC Wan MDB bernilai 42 juta ringgit Malaysia. Jenayah pengubahan wang haram, jenayah rompakan, jenayah pecah amanah, jenayah penyalahgunaan kuasa. Yang mana kes ini telah menyebabkan Datuk Seri Najib Tun Razak dipenjarakan di dalam penjara Sungai Buloh. Walau bagaimanapun Datuk Seri Najib Tun Razak telah membuat rayuan di Mahkamah Rayuan Putrajaya untuk melambat-lambatkan proses beliau untuk masuk penjara Sungai Buloh. Ini adalah taktik Raja Penyamun nombor 1 di dalam negara Malaysia yang mana tidak akan terlepas daripada hukuman penjara Sungai Buloh kerana Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Kerajaan Perikatan Nasional tidak menarik balik kes SRC Wan MDB dalam institusi kehakiman Malaysia, Pak Cik Mak Cik. Selain daripada itu juga, Pak Cik Mak Cik, Datuk Seri Najib Tun Razak berdasarkan rekod didakwa dan disaman oleh Kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Kerajaan Perikatan Nasional untuk satu kes tidak membayar cukai sebanyak 1.69 bilion ringgit. Kes ini Datuk Seri Najib Tun Razak telah kalah dan tewas dengan sangat teruk di tangan Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Kerajaan Perikatan Nasional serta Lembaga Hasil Dalam Negeri, yang mana Datuk Seri Najib Tun Razak diarahkan oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur untuk membayar cukai kepada negara Malaysia, kepada rakyat Malaysia, kepada LHDN sebanyak 1.69 bilion ringgit. Walau bagaimanapun, sekali lagi, selepas kekalahan Datuk Seri Najib Tun Razak dalam kes tidak mahu membayar cukai dalam negara Malaysia, Datuk Seri Najib Tun Razak membuat rayuan di peringkat Mahkamah Rayuan untuk membatalkan kes saman sivil yang masih dikekalkan oleh Kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Kerajaan Perikatan Nasional. Maka ini boleh dikira 39 kes jenayah rasuah, jenayah rompakan
jenayah pengubahan wang haram, jenayah pecah amanah penyalahgunaan kuasa melibatkan Datuk Seri Najib Tun Razak yang tidak akan ditutup oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Kerajaan Perikatan Nasional sampailah Datuk Seri Najib Tun Razak masuk ke dalam penjara Sungai Buloh 100 tahun sehingga 200 tahun Pak Cik Mak Cik. Dan satu lagi kes mahkamah Datuk Seri Najib Tun Razak adalah melibatkan kes tidak mahu membayar cukai secara sengaja. Bilion A penyamun ini, bilion A penyangga ini yang kenyang merompak duit 1MDB dan merompak duit negara dalam Kementerian Keuangan sengaja tidak mahu membayar cukai sebanyak 1.69 bilion ringgit. Maka saya ingin ingatkan kepada Pak Cik Mak Cik, Datuk Seri Najib Tun Razak tidak semudah itu untuk bebas daripada hukuman penjara Sungai Buloh. 39 kes jenayah ini, jenayah rasuah, jenayah rompakan, tetap akan diingat oleh 7 keturunan rakyat Malaysia. Kerana sehingga hari ini kita diarahkan untuk membayar hutang 1MDB Pak Cik Mak Cik. Datuk Seri Najib Tun Razak senang lenang bersama keluarganya, bersama parti UMNO, merompak duit 1MDB berpuluh-puluh bilion ringgit. Tetapi kita yang bayar hutang 1MDB itu, bukan Najib Razak. Okey? Jadi saya ingin ingatkan, mana-mana pihak yang mahu menutup kes 1MDB Datuk Seri Najib Tun Razak ini, kes-kes mahkamah, 39 kes jenayah rompakan Datuk Seri Najib Tun Razak ini, saya dan rakyat Malaysia akan tetap lawan sampai kiamat Pak Cik Mak Cik. Hutang-hutang, dosa-dosa besar dan jenayah-jenayah besar Datuk Seri Najib Tun Razak merompak duit rakyat berpuluh-puluh bilion ringgit sehingga dibogelkan dalam Mahkamah Malaysia. Perkara ini kami akan tetap pantau dalam Mahkamah Malaysia. Please take note, wahai pencatur-pencatur kuasa di dalam negara Malaysia. Selesai tentang kes jenayah rasuah dan jenayah rompakan Datuk Seri Najib Tun Razak sebanyak 39 kes. Pak Cik Mak Cik, seterusnya kita beralih kepada isteri kesayangan Datuk Seri Najib Tun Razak, iaitu Datin Sri Paduka Rosmah Mansor. Berdasarkan rekod fakta kes dan bukti kes jenayah Datin Sri Rosmah Mansor dalam perbicaraan kes mahkamah sehingga hari ini, Rosmah Mansor mempunyai 19 kes jenayah rompakan. Seperti mana dia berkahwin dengan suaminya, Raja Penyamun nombor 1 di dunia ini, maka sudah tentu isterinya juga merupakan Raja Penyamun yang sangat disayangi oleh orang-orang Melayu dan orang-orang bumi putera Islam Pak Cik Mak Cik. Pada 4 Oktober 2018 lalu, Rosmah Mansor telah ditangkap dan telah didakwa dalam Mahkamah Malaysia oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Datin Sri Rosmah Mansor telah kantoi melakukan 12 rekod jenayah pengubahan wang haram dan jenayah merompak duit rakyat Malaysia sebanyak 7 juta ringgit Malaysia lebih. Cuba bayangkan, Rosmah Mansor yang tidak ada jawatan rasmi dalam kerajaan Datuk Seri Najib Tun Razak dan kerajaan UMNO penyamun duit 1MDB itu, boleh merompak duit cukai rakyat dalam Kementerian Keuangan. Kenapa dia berani merompak? Sebab suami dia Menteri Keuangan. Sewaktu Najib Razak menjadi Perdana Menteri, menjadi Menteri Keuangan, sebenarnya Pak Cik Mak Cik, di era pemerintahan UMNO, kita ada 2 Perdana Menteri dan ada 2 Menteri Keuangan penyamun. Satu, penyamun Perdana Menteri bernama Najib Razak. Satu lagi, penyamun Perdana Menteri, Shift waktu malam, Datin Sri Rosmah Mansor. 2 Perdana Menteri. Lepas tu, Menteri Keuangan penyamun pertama shift siang, Datuk Seri Najib Tun Razak. Menteri Keuangan kedua shift waktu malam merompak, Datin Sri Rosmah Mansor. Begitulah ceritanya Pak Cik Mak Cik. Jangan terkejut. Kenapa Rosmah Mansor boleh akses duit kita dalam Kementerian Keuangan sehingga dia kantoi merompak dan membuat jenayah pengubahan wang haram?
lebih 7 juta ringgit. Kes ini telah dibuka dalam Mahkamah Malaysia sehingga hari ini. Ia tidak ditutup oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin oleh Perikatan Nasional. Maka sampai mati, Datin Sri Rosmah Mansor yang sudah wanted di seluruh dunia, yang sangat dibenci oleh rakyat Malaysia ini, bersembunyi dalam gua rumah banglo besarnya Pak Cik Makcik. Dia tidak boleh mimpi di siang hari untuk kes dia ini ditutup oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin, oleh Kerajaan Perikatan Nasional, oleh rakyat Malaysia. Seterusnya, 5 kes jenayah. Datin Sri Rosmah Mansor gagal mengemukakan penyata pendapatan kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri. Dalam akaun bank Datin Sri Rosmah Mansor ni, penyamun ni, Pak Cik Makcik, duit dia berpuluh-puluh juta, beratus-ratus juta ringgit. Tidak ada kerja, tidak ada gaji bulanan. Tapi duit dia yang beratus-ratus juta ringgit dalam akaun bank pribadi beliau tidak membuat akaun penyata pembayaran cukai kepada LHDN. Bulan-bulan merompak, tiap-tiap tahun merompak, masuk akaun bank pribadi Datin Sri Rosmah Mansor. Dia tak nak bayar cukai kepada LHDN. Dia tidak mahu laporkan kepada LHDN dia kerja apa, pendapatan bulanannya berapa juta ringgit. Dia kerja sebagai penyamun Pak Cik Makcik Datin Sri Rosmah Mansor ni. Penyamun yang cukup kebal, tidak ditangkap di era pemerintahan Datuk Seri Najib Tun Razak dan pemerintahan Kerajaan UMNO Penyangga. Sebab laki dia Perdana Menteri. Laki dia pegang semua agensi penguat kuasa undang-undang. Laki dia pegang peguam jabatan negara. Cuba bayangkan ni Pak Cik Makcik. Ini adalah satu jenayah besar Datin Sri Rosmah Mansor. Duit banyak dalam akaun bank, tak ada kerja, tapi dia tidak buat penyata pembayar cukai kepada LHDN. Di samping itu juga, jenayah rasuah, jenayah rompakan terbesar. Isteri kesayangan bosku Najib Razak yang tidak ada kemaluan ini, Pak Cik Makcik. Datin Sri Rosmah Mansor tidak ada kemaluan meminta rasuah sebanyak 187.5 juta ringgit Malaysia. Oi, Rosmah Mansor, kau ni Perdana Menteri, Menteri Keuangan, shift waktu malam. Wah, kau anggap negara Malaysia ni macam negara mak bapak kau. Duit rakyat ni, projek rakyat tu memang milik mak bapak moyang kau. Ini kes jenayah rasuah yang sudah dilupakan oleh Pak Cik Makcik Oto Arum di luar sana. Betul kan? Tak tahu kan pasal kes ni? Tak apa Pak Cik Makcik. Ju Fazli Syed Ahmad akan sentiasa mengingatkan 32 juta rakyat Malaysia untuk tidak diperbodohkan oleh Rosmah Mansor, isteri kesayangan bosku Najib Razak. Malu apa bosku? Sudah tidak ada batang kemaluan untuk merompak duit rakyat berbilion-bilion ringgit. Ini jenayah rasuah projek tenaga solar di Sarawak yang masih tidak ditutup oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Kerajaan Perikatan Nasional. Malam-malam Datin Sri Rosmah Mansor berkurung dalam rumah dia, dah tak shopping-shopping macam dulu Pak Cik Makcik. Dulu dia kaya merompak, senang lenang. Sekarang susah sudah Pak Cik Makcik, dah tak berani shopping dekat pavilion. Sebab apa? Hari-hari, waktu siang, waktu malam, termimpi-mimpi, terbayang-bayang penjara Sungai Buloh. Ini terlalu banyak bukti, terlalu ramai saksi, Pak Cik Makcik. Rosmah Mansor is confirm masuk penjara Sungai Buloh bersama suami kesayangannya yang tidak ada batang kemaluan sepertinya. Bosku Najib, jangan risau. Rosmah Mansor akan sanggup setia sampai mati bersama bosku Najib di penjara Sungai Buloh. Jenayah rasuah yang seterusnya, yang terakhir. Rosmah Mansor meminta rasuah untuk dirinya yang tidak ada jawatan rasmi dalam kerajaan Malaysia.
menerima wang rasuah tunai sudah diterima ni di atas tangan dia 1.5 juta ringgit Malaysia untuk projek bekalan elektrik kepada 369 sekolah luar bandar di Sarawak, pak cik mak cik. Tauke tu datang pergi rumah Rosmah Mansur bawa beg 1.5 juta ringgit isinya. Rosmah Mansur suruh letak dekat rumah dia. Masih hidup lagi tauke kaya tu pak cik mak cik. Maka ini adalah modus operandi. Jenayah rasuah bekas Perdana Menteri dan bekas Menteri Keuangan shift waktu malam, penyangak, penyamun, pencuri yang tidak ada kemaluan bernama Rosmah Mansur. Kenapa bosku Najib dia tak berani tayang isteri dia hari-hari? Sebab dia tahu dia tak boleh jadi Perdana Menteri ke-9 kalau isteri dia ni dipertontonkan hari-hari kepada rakyat Malaysia. Kalau isteri dia ni dinampak oleh 32 juta rakyat Malaysia akan sangat-sangat benci dengan Najib Razak kerana ini adalah pasangan suami isteri bagai pinang dibelah dua. Memang jodoh mereka ini kekal sampai kiamat, sampai ke neraka jahanam. Sebab mempunyai persamaan. Tidak ada batang kemaluan dan tidak ada kerang kemaluan merompak dan mencuri duit rakyat, duit negara sehingga kantoi melakukan jenayah rasuah. Maka 19 kes jenayah rasuah Rosmah Mansur dan Datuk Seri Najib Tun Razak ini yang telah saya perincikan pak cik mak cik memang tidak akan ditutup oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Kerajaan Perikatan Nasional. Sebab itu, kenapa saya menyokong kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Kerajaan Perikatan Nasional di Putrajaya? Kerana 39 kes jenayah rasuah, jenayah rompakan, Datuk Seri Najib Tun Razak tidak mahu ditutup dalam institusi kehakiman Malaysia oleh kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kenapa saya sokong Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri Kelapa Malaysia? Kerana Tan Sri Muhyiddin Yassin tetap tidak mahu menutup kes jenayah rasuah Rosmah Mansur, jenayah rompakan Rosmah Mansur sebanyak 19 kes dalam Mahkamah Malaysia. Walaupun Najib Razak dan UMNO hari-hari mengugut Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Kerajaan Rakyat Kerajaan Perikatan Nasional di Putrajaya. Sebagai kesimpulan pak cik mak cik, sama ada anda semua percaya ataupun tidak, selagi saya Jufazli Syih Ahmad membangkitkan kes-kes jenayah rompakan, jenayah rasuah 1MDB Datuk Seri Najib Tun Razak dan Rosmah Mansur ini, selagi itulah kes-kes mahkamah mereka ini tidak boleh ditutup. Gunalah apa cara sekalipun. Saya sebagai pencatur kuasa tidak akan menutup 39 kes jenayah rasuah Datuk Seri Najib Tun Razak, Rosmah Mansur yang menjadi pengkhianat, yang menjadi musuh nombor 1 kepada rakyat Malaysia, yang memiskinkan negara ini, yang memiskinkan rakyat, yang menyusahkan rakyat di musim coronavirus untuk membayar hutang 1MDB, Najib Razak, Rosmah Mansur dan parti UMNO ini. There is no compromise, there is no tolerancy pak cik mak cik. Tidak semudah itu untuk memaafkan Najib Razak dan Rosmah Mansur dalam jenayah-jenayah rompakan dan rasuah yang saya bentangkan hari ini. Ia tidak semudah itu pak cik mak cik. Ini adalah satu dosa besar dalam Islam. Suami isteri penyamun, ini bekas Perdana Menteri, bekas Menteri Keuangan, shift waktu siang, shift waktu malam ni, Najib Razak dan Rosmah Mansur, Allah Subhanahu Wa Taala pun tidak akan mengampunkan dosa-dosa mereka jika duit yang dirompak oleh suami isteri penyangga ini tidak dibayar semula kepada rakyat dan negara Malaysia tercinta. Bosku Najib Razak, bosku Rosmah Mansur, dosa-dosa kamu merompak ni bukan saja penjara Sungai Buloh menanti, penjara Allah di neraka jahanam juga menanti kehadiran kamu berdua. Kamu bodohkanlah orang-orang Melayu dalam UMNO tu. Kamu bodohkanlah rakyat Malaysia ni. Teruskan merompak menggunakan kabel-kabel besar kamu. Selagi saya hidup sebagai generasi baharu negara Malaysia ini,
atas nama Allah yang maha berkuasa, atas nama Allah yang maha adil, atas nama Allah yang paling hebat dalam percaturan kuasa dunia ini. Saya tidak takut untuk memastikan Najib Razak dan Rosman Mansur dipenjarakan sehingga 100 tahun dan 200 tahun di penjara Sungai Buloh. Dan saya akan pastikan Najib Razak dan Rosman Mansur disumbat dalam penjara neraka Jahannam Allah Subhanahu wa taala buat selama-lamanya, bosku. Penjara Sungai Buloh kirim salam, bosku Najib Rosman Mansur, wahai orang-orang UMNO. Penjara neraka Jahannam Allah Subhanahu wa taala kirim salam kepada bosku Najib penyamun duit 1MDB dan bosku Rosman Mansur penyangak duit rakyat yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dilaknat oleh rakyatnya. Checkmate and game over. Bosku Najib Razak yang masuk perangkap percaturan kuasa politik Jufazli Syahmat. Terus hidup suara keramat rakyat, Pak Cik Mak Cik. Selagi Allah yang berkuasa di bumi ini, Najib Razak dan Rosman Mansur tidak akan selamat di dunia dan akhirat. Game is over, bosku. Sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.